Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masadirul fiqh islami. Maknanya sumber-sumber fiqh Islam. Fiqh Islam ni dia mari daripada mana? Itu berbeza di antara Islam, perundangan Islam dengan perundangan hak bukan Islam. Hak bukan Islamnya, perundangan dia pakat mikir buat. Bila dia buat, dia bawa ke mahkamah, bawa ke parlimen dia, parlimen lulus, lepas tu mahkamah jatuh hukumnya. Pada setelah tak kena, boleh repair baiki pula. Tak repair baiki lagi. Tapi hak kita ni, hak Islam ni, sumber fiqhnya ambil daripada empat perkara. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum-hukum syarak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Semua hukum adalah berdasarkan kepada empat sumber. Empat sumber itu mana tepat atas dia ambil daripada empat perkara. Yang pertama sekali Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Jadi kita insya-Allah hari ini kita boleh kenal di mana asasnya mari bersumber perundangan Islam. Yang pertama sekali Al-Quranul Karim. Al-Quran ialah kalamullah. Quran ini ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman. Ia tertulis di lembaran-lembaran kertas. Mana kita tahu dah Quran ni mari mana? Asalnya mari dari Lauhul Mahfuz. Kemudian waktu turun ke langit dunia, lepas pada itu malaikat waktu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit demi sikit. Ini berbeza dengan kitab terdahulu. Kitab orang dulu dia waktu Mustafa lalu tu. Wa aqadzal alwah. Kitab Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab dia ni mukjizat. Dia waktu turun ikut keperluan masa. Bila siapa abad maya turun maya. Siapa orang tanya masalah turun jawapan dia. Pasal itulah Quran ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengaji selama 23 tahun. Masa baru tamat Quran dia. Dia panggil turun berperingkat-peringkat. Al-Quran ni ikut keperluan masa. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi menentukan hukum-hukum fiqh Islam. Jadi, oleh kerana itu, apabila kita menghadapi suatu masalah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran terlebih dahulu untuk mencari hukum. Jadi mula-mula start, masalah yang berlaku cari dalam Quran. Pasal itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau orang ditanya satu masalah, dia pun tak ingat masalah ni. Dia kata, masa aku tempoh 3 hari. Nak 3 hari, pasal apa 3 hari? Sebab dia siap 3 hari, dia baca Quran sekali. Dia baca 10 juz hari. Mana dia start awal hari ni, baca lalu. Tengok, 10 juz ni tak ada. Hukum yang dia cari tadi ni, dia akan terus. Esok 10 yang kedua pula. 3 hari dia baca Quran, kalau tak ada juga, dia cari dalam bab. Barulah dia cari dalam apa dia sunnah dalam. Kalau tak ada juga, barulah dia panggil istimbat. Buat mari hukum, berdasar kepada yang kita pakai sebutkan ni. Jadi mesti nak cari mula-mula start ni, hukuman ni cari dalam Quran. Jika kita dapati hukum tersebut dalamnya, makalah berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada yang lain daripada Quran. Tak boleh sekali-kali. Mana kalau ada dalam Quran, kita ambil hal lain juga, orang ni jadi sesat. Jadi tak betul. Apabila kita ditanya berkenaan dengan hukum Arab. Kalau orang tanya masalah hukum Arab, berjudi, pemujaan berhala, penentuan nasib melalui batang-batang anak panah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran dan kita akan dapati dalamnya firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ini, masalah ini jelas dalam Quran. Tak payah dicari lain dah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Arab. Judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib. Dengan batang-batang anak panah.
adalah semata kotor, mana perbuatan yang keji dari perbuatan syaitan. Oleh itulah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ini kita mesti buat lagi benar-benar. Wal mais wal ansab. Wal ansab ni cari nasi. Pemuja berhala. Pilih nasi. Semua perbuatan syaitan lah. Apabila kamu ditanya berkenaan dengan menjual beli dan riba, kita akan dapati hukumnya dalam kitab Allah. Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mana tu yang halal jual beli, riba haram. Jangan main dengan riba walaupun sikit. Jangan suruh tak apa. Sikit je. Pandai kita tobat. Dia ke tidak? Mungkin tak sempat tobat. Jangan kita kata kita muda, kita kata ada masalah lagi. Tak semestinya. Kita masalah nak taubat, ini satu perkara. Taubat ni bukan di tangan kita. Taubat ni adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang tak pernah semaya tapi di saat akhir dia bertaubat, Allah Taala dia kembali kepada Allah dalam keadaan dia ni bersih. Jadi kita tidak tahu ini kuasa Allah. Boleh jadi orang yang baik pun tak sempat bertaubat. Jadi kita jangan saja nak taubat. Buat dulu, kami kita taubat. Sedialah. Kita jadinya tak mesti dah. Tinggal terus benda yang tahu yang tidak baik. Apabila ditanya tentang hukum berhijab, memakai hijab, mana pakaian itu aurat oleh perempuan, kita akan dapati hukumnya pada firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Firman Allah Ta'ala ada jelas dalam Quran. Saya sebut dalam Quran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Ini masalah aurat perempuan ni jelas saya sebut dalam Quran. Maksud menutup belahan leher baju dengan tudung kepala ialah menutup bahagian atas tubuhnya, dada dan leher serta kepala. Mana kena tudung kepala ni sampai berada tutup. Kalau tak belit tekuk saja tak jadi, tidak sempurna lagi tutup aurat. Apalagi kalau tak tutup langsung. Atau tutup jambul terus, itu lagi dekat. Kita dapati hukum tersebut pada firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu. Maknanya ayat Quran ini turun ke Nabi. Bila turun ke Nabi, kalau dia ni tidak khusus, maka dia jadi umum syariat ni kepada umat. Suruhlah isteri-isteri kamu dan anak-anakmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar daripada rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik-baik. Mana-mana perempuan yang duduk rumah tidak tutup aurat, ini perempuan yang tidak baik. Itu je. Nak tahu baik tak baik anak kita, bini kita, cucu kita tak baik, bila dia tubik daripada rumah tak tutup aurat, orang ini tak jujur. Walaupun dia baik, tak rajin kata mak ayah dia, tetapi dia dianggap tidak baik menurut syariat Islam. Baik dari segi adat. Boleh jadi orang budak ni juru, sampai satunya berhalus, yang kecek orang tua, duduk sipu. Tapi dari segi syariat Islam, orang ini tidak juru. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi oleh kerana dia disebut dah dalam masalah aurat ni, maka kita bawa contoh supaya kita tahu cakap mana hak molek ni, cakap mana hak tak molek. Jadi itulah gambar yang menunjukkan tentang aurat yang salah. Aurat yang tak betul. Nabi SAW sebut nama masalah aurat ni dan berkata rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Mungkin apa ramai orang yang pakai baju atas dunia ni tapi dia belanja dalam akhirat. Tak ada pakaian. Sebabnya bila dia tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai nak orang yang pakai pakaian atas dunia tapi dalam akhirat tak ada pakaian sebab pakaian tak ikut. Nabi kata dua perkara yang aku tak sempat tengok di zaman dia. Dua perkara aku tak tengok di zaman aku, kata Nabi SAW. Dua-dua ni adalah calon neraka belakang. Yang pertama sekali, pemerintah yang zalim. Dia memukul rakyat sendiri. Nabi tak sempat tengok. Nak tengok lagu mana? Mungkin dia dah pemimpin. Nabi yang begini adil. Jadi tak sempat Nabi tengok. Nabi kata, lam arahuma. Aku tak tengok lagi. Dia telah pemimpin yang zalim. Yang duduk pihak rakyat dia sendiri. Duduk kekeh duit rakyat dia. Duduk
Duduk rombong harta-harta rakyat, dia zalimi rakyat. Aku tak tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang kedua yang aku tak sempat tengok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Lo ni pakaian tak? Pakai. Tapi serupa dengan telanjang. Nipisnya dengan cariknya, dengan ketaknya tak ada. Tak ada. Mana tidak ada tutup aurat. Yang betulnya tutup aurat, dia baju terlabur. Tudung dia tutup sampai ke dada. Kawan dia baju dia biar lega. Kain tutup sampai kaki. Kalau tak usah pakai labur sebuah garak pun, pasal dalam tu dia suruh boleh. Orang Tino ni boleh pakai kain labur sampai sedekah lebih. Boleh jadi tak sesuai dengan suasana kita dengan seluk ke apa. Nyarak daripada pasir tak apa. Kita pakai topping. Dia tak boleh pakai kain ekor gini tutup aurat. Pakai baju labur. Cakap mana tak boleh. Lepas hal dia bawa, tak boleh lagi pakai topping. Selesai masalah. Lebih-lebih naik motosikal. Kalau itu nak pergi dari belakang, nampak habis pakai tinggi kalau nampak. Jadi kena beringat tu, nak pakai motosikal tu, dia pakai suar dalam kain tu dia ada suar pula, tak apa. Jadi perhatilah hamba kerana Allah Subhanahu Wa Taala nasihat kepada semua supaya kita jaga. Tak selesai masalah ni kalau kita tidak bertanggungjawab, tak akan selesai. Tidak akan selesai masalah kita ni selagi kita tidak bertanggungjawab membela nasib kita sendiri, keluarga kita daripada api neraka. Selalu kita sebut, kalau anak kita nyecek putih api demo, api rokok. Buat pergi mahkamah, bala boleh dia repot. Tapi apa kita sanggup elok anak kita nak jadi calon neraka, kita tidak sedih, tidak diberita. Lagu mana suasana kita. Jadi itu oleh kerana dia sebut dalam kitab Nifaq Aurat, hamba pun ingat ke suasana ni. Demikianlah kita dapati bagaimana Al-Quran merupakan sumber pertama bagi hukum fiqh Islam. Walau bagaimanapun ayat-ayat Al-Quran tidaklah menjelaskan semua jenis masalah dan menerangkan hukum serta menyatakan nas mengenainya. Jadi kalau Quran sebut semua sekali dengan waktu dengan ruku dalam Quran, banyak mana agak-agak sama mana Quran. Saya kan nak pikir lagi tak? 30 juzuk ni pun tak kuat nak baca dah. Tunggu majlis-majlis orang mati baru habis Quran baca. Sekiranya Al-Quran datang dalam bentuk tersebut, wayak belakang. Nasari ia akan lebih banyak berganda daripada apa yang ada sekarang. Dia orang pun pakai tak baca lah. Al-Quran hanya merupakan menerangkan secara terperinci perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Dalam masalah akidah jelas dalam Quran. Inna ilahukum ilahu wahid. Mana Tuhan Musa ada dua. Perkara-perkara yang berkait dengan akidah dijelas secara terperinci dan secara ijmali umum berkenaan ibadat dan muamalat. Dalam bab ibadat dengan muamalat tu lewat umum. Pasal nak suruh ulama-ulama ni cerdik pasal. Dia mari kila besar, hak jumatannya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh para ulama yang akan sampai pada hari kiamat. Demo ni akan baca. Tu yang kata wa halallahu al-bait. Tuhan halal kan jual beli. Jadi lagu mana cara nak jual beli, jadi kita nak pasal tu kena pasal semua. Kalau ambil jual beli zaman Nabi saja, zaman ni banyak jenis lagi jual beli tak ada. Jadi tak selesai juga. Kena tunggu Quran lain pula. Quran tak disuruh dalam para Nabi apa. Jadi kalau orang umum, dia baca umum ni lah boleh dimasuk, dipasal di bawah umum syariat. Demikian juga dalam masalah muamalat, dalam masalah ibadat. Tu ayat semaya. Berapa rakaat? Nabi jelas. Sebagai contoh, Al-Quran memerintah supaya didirikan sembahyang. Tetapi ia tidak menjelaskan cara menunaikannya dan bilangan rakaat. Tak ada berlaku dalam Quran. Begitu juga dalam masalah mengeluarkan zakat. Ia tidak menerangkan kadar, nisab dan harta yang wajib dikeluarkan. Al-Quran juga memerintahkan agar disempurnakan akad. Tetapi ia tidak menjelaskan akad-akad sah yang wajib ditunaikan dan disempurnakan. Demikianlah juga dengan banyak lagi masalah yang lain. Dalam Quran dia mari secara ijmali, secara umum. Oleh itu, Al-Quran mempunyai hubungan dan kaitan yang rapat dengan As-Sunnah yang menjelaskan garis-garis panduan dan masalah yang umum tersebut secara jelas dan terperinci. Jadi, jelas Quran ini mula letaknya kepada dia. Al-Quran Sunnah, lepas tu baru mari ijma', kemudian mari qiyas yang dibawa oleh para alim ulama'. Sumber yang kedua bagi perundangan Islam iaitulah As-Sunnah As-Syarifah. Dia terjemah ya sunnah yang mulia. Apa ta'rif As-Sunnah? Gabriel makna sunnah. Bila kita sebut sunnah itu makna apa? Sunnah ialah semua yang dinakalkan, yang dipindahkan, yang diambil
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya, perbuatan dan takrir. Takrir maknanya pengakuan. Nabi kita aku tu, itulah dia panggil sunnah Nabi ada 3. Sama ada Nabi wayak, kata-kata dia, atau bahawa dia buat sendiri, atau bahawa dia ikrar, dia setuju apa yang dibuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan takrir. Contoh perkataan ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur." Maksud dia mencaci atau mencela orang Islam adalah fasik. Mana kita tak boleh caci, tak boleh cela orang Islam. Dan membunuh, memerangi orang Islam itu adalah kufur. Mana kalau kita dibunuh orang Islam, orang itu kafir. Itu contoh perkataan. Contoh perbuatan ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha apabila dia ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah di rumah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kerja keluarganya. Dia itu membantu mereka. Hanya Nabi ni buat kerjanya. Dia bantu orang rumah dia. Tolong dia juga. Tolong basuh pakaian, tolong nanok. Lagu mana buat kita? Gaji kau buat. Jok ni. Kena buat. Dia ada keluarga ni panggil keluarga bahagia. Kena buat. Jadi kalau kita belajar lah kawan-kawan dah. Kalau salah orang Cina tu segar. Boleh lah tolong-tolong buat dah. Ada setengah orang kita ni jangan suami dia pandang pada bini kalau dia masak. Tak dia. Kalau tempat orang magi tak ada orang Cina. Kena dia sendiri masuk dapur. Jadi kerja. Nak orang yang Nabi nya baik dengan keluarga dia. Apa begini mu. Orang kita ni bila nak bini ramai ikut sunnah Nabi lah. Tak nak tolong bini dah. Tak jadilah itu. Buah yang tu. Buah ikut sunnah Nabi dia. Ikut sunnah. Dulu tu baru tinggal boleh. Tak apa dah tu kalau kayaknya. Kira-kira orang ada ke Israel kat tunjuk yang sekali-sekali. Dia yang bubuk nak pasal bengkel dapur. Dia yang kau kata buat dua-dua bubuk pasal bengkel. Dan apabila tiba waktu sembahyang Rasulullah pergi menunaikannya, dia tak lengah-lengah. Bila dah lalu. Ya. Itu contoh. Ni contoh ya ni malam ni bukan nak ngajar bab sunnah penuhnya lagi. Contoh takrir. Awak nak takrir? Takrir maknanya orang ni buat, Nabi tengok, maka dia setuju dengan perbuatan. Dia tidak bantah. Mana kalau tak setuju, tak kena dengan syariat, Nabi kita lari lalu. Itu makna takrir. Sebagaimana riwayat oleh Abu Daud, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asalatu subhi marratain. فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya Nabi melihat seorang laki-laki menunaikan sembahyang 2 rakaat setelah sembahyang subuh. Jadi sudah sembahyang subuh, orang ini bangun sembahyang 2 rakaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan sabdanya, sembahyang subuh 2 rakaat saja. Nabi kata, sembahyang subuh 2 rakaat saja, dia kata. Tapi terjemah dia ni salah. Soalan tu. Dia kata afalat subhi maratain. Sembahyang subuh 2 kali ke? Itu soalan sebenarnya. Bukan sembahyang subuh hanya 2 rakaat saja. Sembahyang 2 kali subuh. Tadi sembahyang dan imamnya pula. Lelaki itu berkata, saya belum lagi sembahyang 2 rakaat yang disunatkan sebelum saya subuh. Maka saya melakukannya sekarang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendiamkan diri, tak mayu. Kalau Nabi kata tak boleh, dia kata lah, lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang. Pasal itulah dia panggil sembahyang bersebab, sembahyang berwaktu. Kerana sembahyang subuh ni satu saya sunat. Sunat fajar ni sunat yang sangat berat, sangat diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sembahyang 2 rakaat fajar ni lebih baik daripada kita boleh memiliki dunia dengan segala isi dia. Bersatu. Dia punya kelebihan. Jadi kalau tak ada nak sembahyang juga, sebab sembahyang, mari masjid tak ada Jumaat, kita tak sembahyang dulu. Kau enggak mari dulu sembahyang, lepas tu qada lepas tu. Boleh.
Semayang pajak kerja? Sunat. Qadha. Diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianggap satu ikrar, satu pengakuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sembahyang sunat qabliyah sebelum sembahyang subuh adalah disyariatkan, yakni dibenarkan dilakukan selepas sembahyang subuh bagi mereka yang tidak sempat menunaikannya sebelum menunaikan sembahyang subuh. Jadi boleh. Kalau salah bangun bagi yang jaga. Kedudukan as-sunnah. Ini takrif dia tu. Sunnah ni maknanya perbuatan, perbuatan dan ikrar Nabi. Ini contoh dia baru. Ini baru tak masuk kedudukan sunnah. Bagaimana pangkat sunnah dalam Islam? Bagaimana kedudukan dia? As-sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran Al-Karim. Dengan erti kata lain, kita kembali dahulu kepada Quran. Mula-mula tak kali dalam Quran. Kemudian sekiranya tidak didapati hukum dalamnya, barulah kembali merujuk pada As-Sunnah. Klik Quran dulu. Tak jumpa, kali dalam Sunnah. Apabila didapati hukum tersebut dalam As-Sunnah, maka adalah kita beramal dengannya sebagaimana beramal dengannya jika didapati dalam Quran. Kalau ada dia, beramal lalu. Kalau hak sahih. Disyaratkan hukum tersebut, hendaklah ini syarat dia. Hendaklah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sandaran sanad yang sahih. Manakala hukum tak sahih, hukum hadis ni hadis palsu ataupun hadis dhaif bidan, hadis dhaif. Jadi tak bolehlah kita nak buat sandaran kepada hadis tersebut. Syarat dia mesti hadis ni hadis yang sahih yang boleh dipakai dari segi rawinya. Mari orang ada sibuk masalah hadis masyhur di kalangan kita ni. Amba kata ingat nak duduk bulan puasa ni tapi orang ada usaha ni sibuk. Masalah bila mari bab zakat, orang tuduh sahabat Nabi. Nama dia Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ni seorang sahabat yang masuk dalam peperangan Badar. Orang perang Badar ni orang telah diberi pangkat oleh Allah Taala, i'malu. Buatlah gapo pun tu beri keampunan kepada ahli Badar. Tiba-tiba ada satu riwayat mengatakan Sa'labah ni orang deraka, orang yang tak bayar zakat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila boleh harta banyak. Jadi ahli-ahli syarah kaji balik siapakah rawi hadis. Rupanya perawi dia tu seorang Syiah yang tidak baik. Jadi hadisnya hadis sakit, hadis tak dipakai. Tapi masalah cerita ni masyhur. Jadi kita tangguhlah cerita ya. Itu cuma nak contoh ya. Maknanya bukan semua hadis. Bila orang sebut hadis kan hadis. Tak jadi. Hadis ni kena ada sanad yang sahih baru kita boleh pakai. Supaya orang kita masyhur ni. Belajarlah. Menutuplah ilmu hingga ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Hubbul watan minal iman. Saya ke tanah air ni daripada iman. Bukan hadis. Betul lah tak kena saya ke negeri. Tapi bila bukan hadis, saya kata hadis. Itu contoh dia. Peranan as-sunnah. Peranan as-sunnah ialah menjelas dan menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kerja sunnahnya, nak jelas dalam Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana yang telah kita jelaskan, menyatakan dalil wajib sembahyang dalam bentuk yang umum. Dan as-sunnah datang untuk menerangkan dengan terperinci bagaimana cara menunaikannya dari segi perkataan dan perbuatan. Jadi sunnah mari jelas kepada kita, lagu mana kita nak buat. Terdapat satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita tengok ke Nabi sembahyang? Tak tengok dah. Siapa tengok Nabi sembahyang? Sahabat Nabi tengok sembahyang. Jadi kita sahabat pun tak tengok. Jadi ulama-ulama hadis bila mari di awal kurun yang kedua, mula kumpul hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi sembahyang. Jadi bila tu masih ada lagi dalam hadis. Jadi nak tengok siapa dia tengok, sahabat tengok. Tabi'in tengok. Jadi benda tu sudah ada dalam hadis, maka kita kembali kepada hadis Nabi yang menceritakan tentang sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan masuk dalam kitab kita nanti insya-Allah taala. As-sunnah juga menerangkan bagaimana melakukan ibadat haji sebagaimana dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah contoh daripada aku bagaimana melakukan kerja-kerja ibadat haji. Dari haji ni, buat kita ni kerusuk dalam belakang kita. Tapi bila sampai tepat nak buat kerja, kalau lagi, tak nak buat kerja. Kalau tidak ikut molek, orang-orang yang biasa tu, orang kenal dah, jadi masalah buat tak kerja. Apa Nabi kata, "Khuzu anni." Ambil daripada aku perbuatan haji. Jangan ikut orang. Ikut orang berat lagi tu. Saya kongsi-kongsi. Jadi kita belajar bagaimana Nabi buat haji. Itu mana khuzu anni. Mana nak pergi, kita kena khusu dulu.
Ini kita nak ikut pun suruh malas. Ikut orang ke parnu enggak? Enggak ikut orang dia di belakang lah weh. Ya, orang sapu dia masjid. Kalau orang Syiah dalam masjid Nabi, macam gini ke? Dia sapu habis dia. So dua habis hidup ni, potong hidup dua. Kata buat ni macam kena ke buat kata kita. Dia sapu belakang. Jadi kita sapu recek orang sapu. Dia kata fuzu. Ambil daripada pengajian. Tak Nabi tu sapu, jangan sapu. Nabi sapu yang mana? Rupa Hajar Aswad dengan rupa yang mana? Dua saja. Jadi as-sunnahnya peranan dia juga menerangkan akad-akad yang harus dan yang haram dalam muamalat dan lain-lain lagi. Selagi tidak ada dalam muamalat ni, tidak ada akad, tidak ada jual beli benda yang sah, supaya dia main halal itu, haram. Pasal benda tak ada berjual ke apa? Tak tahu. Akad siapa dia pembeli? Tak tahu. Siapa dia juru jual? Tak tahu juga. Cuma dia tulis dalam internet, apa-apa yang berlaku lepas ni, tanggungjawab sendiri. Akad ke apa lah itu? Ada akad yang habis, jadi haram. Tapi kat 4 bulan baru terbit majlis fatwa, baru terbit fatwa, barulah berasa nak berhenti. Kita berhenti lagi setengah tu. Datang majlis fatwa tak payah. Tak dia bisa lagi. Selain dari itu, as-sunnah juga menyatakan beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi sunnah ni, yang pertama, menjelaskan hak dalam Al-Quran. Memperincikan hak dalam Al-Quran, mari secara tafsir, secara ijmali. Kemudian, ada setengah beberapa masalah hukum, memang tak ada dalam Al-Quran, tak sebut. Tapi Nabi sebut dalam sunnah dia. Jadi as-sunnah juga menyatakan beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, seperti hukum haram makan cincin emas dan pakaian sutera bagi kaum laki-laki. Jadi orang laki-laki tak boleh pakai cincin emas, tak ada dalam Al-Quran. Hak Nabi kitanya, dalam hadis Nabi kata, haram kepada zukur ummati. Bagai-bagai emas ni tak boleh pakai, orang jatuh. Jadi kita ayat dah, boleh pakai emas ni, gambar dia orang jatuh ya. Warga emas ya boleh. Hak lain tak boleh belakang. Tak tahu betul ke tak pakai warga emas. Patutnya kita royak warga gapo, warga kubur barulah insaf sikit kali. Royak warga emas ni tak berasa hebat lagi kita ni. Kalau royak orang ni bulu ni warga kubur barulah dia suruh nak mati, ramah kuat sikit. Dia guna istilah ni kadang-kadang tak guna tak ada juga dah. Kau malik dah warga emas. Kalau tak malik, kamu nak buat surat batas kau kaji kata tu kawan nak kubur lah pula dekat sikit. Ada. Jadi kesimpulan kitanya sumber hukum yang keduanya as-sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Dan wajib dengan ini. Dan wajib beramal dengan hukumnya. Wajib kita beramal dengan hukum dalam sunnah. Mana kalau sebut sunnah kau amal juga, orang ini dosa. Ia amatlah penting bagi memahami Al-Quran dan beramal dengannya, dengan sunnah, dengan Quran sekali. Itu sumber yang kedua. Sumber yang ketiga pula. Sumber yang ketiga dia panggil al-ijma'. Apa makna ijma' pula? Makna ijma' ialah persepakatan semua ulama mujtahid. Bukan ulama saja, ulama mujtahid mana ulama yang ilmunya sampai peringkat mujtahid. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu zaman terhadap sesuatu hukum syarak. Lah ni kalau ijma' zaman ni hampir mustahil. Payah dah nak berlaku. Payah. Amat terikut beberapa persidangan antarabangsa mengenai dalam majma' fiqh, persidangan fiqh di Mekah dengan di Jeddah. Memang dia mari semua. Wakil Syiah pun ada, ulama Syiah mari pada Iran ada juga. Betas kerja dalam persidangan tersebut. Tapi nak boleh satu masalah sebenarnya payah. Kalau tu di akhir persidangan dia akan beri kertas tu. Ulama asal saing. Hak pantah saing juga dengan nyatakan sebab. Pasal apa sebab? Jadi kadang-kadang bila berlaku kes satu kes dia panggil kes nak mengharamkan insurans. Insurans konvensional masa tu tak ada takaful apa lagi. Boleh katakan jumhur ulama haram semua sekali. Ittifaq mengatakan insurans ni haram. Sama ada insurans mata, telinga, insurans kenderaan, insurans apa ke, haram berlaku. Belum lagi takaful. Jadi ada seorang bantah. Syekh Ahmad Mustafa Ahmad Zarfah. Rahimahullah mati dia. Jadi bila dia seorang bantah tak setuju, orang kata mungkin nak tulis. Sebab apa mu tak setuju? Jadi dia tak nyata sebab dia. Itu dipanggil mujtahid dalam Islam ni. Bebas berpandangan. Tapi kerana dia mukhalafah dengan jumhur, maka dia kena nyatakan sebab. Dia nyata sebab dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab. Jadi setelah dikaji balik, ulama-ulama tolak balik lah.
Walaupun tak ada, maknanya dia kena kata dalam keputusan persidangan ni, ada 2-3 orang bantah, hujah dia gini. Boleh jadi 10 lepas pada 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mari orang kemudian ni, hujah hak dia ada di masa tu tak relevan. Boleh jadi dengan ada takafurnya, ada gabung ni, dia akan jadi boleh buka balik hujah dia tu. Pasal tu dia panggil dari amanah ilmiah, demo ni akan waktu tubik juga benda-benda tersebut. Jadi nak ijma' lah ni bukan main payah lah. Nak ijma' gabung dia bukan senang lah. Apa makna ijma'? Persepakatan semua ulama mujtahid. Lepas pada ni kalau orang sebut dalam ceramah kat undang-undang kitanya Quran hadis ya, ijma' ni reti lah kitanya dah. Oh ni tujuan kita mai kita nak suruh baca. Bila dengar orang ceramah ni, oh lagu ni ijma'. Lagu ni Quran, kitab, sunnah, ijma' qiyas. Ni ijma'. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu-satu zaman terhadap suatu hukum syara. Nak semua sekali. Ulama zaman itu tak bantah. Haram ni haram belakang. Zaman dulu mudah. Pasal ulama' yang tidak terikat. Tak terikat dengan jawatan, tak terikat dengan gaji, tak terikat dengan apa. Kalau kata, kalau benda tu haram, bantah lalu boleh haram. Zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, waktu nak perang, kerajaan nak isytiar, nak ambil duit, nak minta duit rakyat, pasal nak beli senjata. Tu ayah ni bangun lawan, dia kata habis dia kau harta, hak mu ambil daripada Baitul Mal tu. Pokok belakang dia kau ada tekak bini mu tu. Bini khalifah. Kebun-kebun hak mu ambil daripada Baitul Mal, atas kelik kau kajian dulu. Kalau tak cukup juga, baru minta rakyat. Mana ada orang berani batas zaman ni? Kalau batas ni, tak ada 3 hari, jawatan lucu dah. Ini masalah. Maknanya bantah tu berat. Al-Izz bin Abdul Salam, rahimahullah ta'ala. Bila kajian nak baik dengan orang kafir, nak lawan negara Islam lain, dia bangun atas mimbar. Pertama sekali, dia mengisytiharkan bai'ah dia kepada khalifah tarik balik. Tarik kelik bai'ah. Dia bai'ah. Dari ngundi, bai'ah dia tarik kelik. Bila dia tarik kelik, dia rakyat apa yang dibuat oleh kajian ini, dia bantah. Atas mimbar. Bukannya main-main ikut setelah kaput je, atas mimbar masjid imam. Kajian lucu jawatan dia. Bila lucu jawatan, tak ada apa-apa. Ambil kutu dari tiga muak kita, ya muak anak bini atau usaha. Nak keluar daripada bangkit. Dia kata aku tak boleh duduk di bawah pemerintah zalim lagu ni. Bangun. Bila bangun tu tutup habis kedah. Duduk dua wati tutup kedah. Hariat juga usaha nak tubik sekali dengan Aisyah Hamdan. Nak lari daripada negeri. Rakyat pun ikut ulama. Pasal ulama ikhlas. Ni kalau rakyat haram 10, 20 lagi rakyat. Tak haram boleh. Kalau kata haram, aku lupa. Oh tak haram. Nak haram 12,000 boleh. Ya macam mana? Kerana sudah kesatuan ulama sudah tidak ada. Zaman itu Aisyah berkata waktu tubik yang habis duduk penuh pada orang nak ikut dia nak keluar daripada bumi Dimas. Sebab fatwa dia saya. Orang pergi jumpa balik dengan raja, dia ada ketua, digaya pujuk dia. Kalau tidak negeri kita ni kosong, saya nak pergi dengan apa pakai ambil orang gini. Orang nak tu bila habis sekali dengan dia. Gaya balik. Dia kata gaya tak gaya pun tak ada harapan dah. Selagi tidak balik semula kepada orang Islam, dia tidak akan tarik balik fatwa dia. Jadi dia kena ikat. Ikat tak dalam kemah. Ini hak kita sedih. Tak dalam kemah. Kemah macam je lah kalau dikawal oleh pengawal. Sebelum kemah lagi tu diduduk oleh pemimpin. Dalam pergi masa duduk situ. Orang panggil gubernur, khalifah, boleh panggil belakang istilah. Jadi masa tu malam tu dia berunding dengan pemimpin kafir. Rom hari nak berunding, nak lawan orang Islam sekali lagi. Sanggup berunding dengan orang kafir, nak jatuh orang Islam juga. Jadi tengah malam buta, tengah duduk berunding, dia dengar tu ayah ni duduk baca Quran dalam kemah sebelah. Dia kata siapa dia tu mengaji malam-malam. Pemimpin Islam ni dengan bangga rakyat ke pemimpin Rom, pak kafir laknat ni. Dia kata mu tahu dia tu. Dia lawan aku ni waktu fatwa tak boleh berunding dengan mu ni. Orang kafir ni telah dengar. Lepas tu, apa igak dia? Sudah kawan ni bangga molek kecek, jawab dia orang kafir ni. Dia kata orang lagu ni, kalau dalam agama aku, dalam Kristian, dia kata aku basuh kaki dia minum air. Bukan aku ikir dia. Orang orang Islam, orang yang tidak Islam, kadang-kadang lebih sikit daripada otak orang Islam. Kerana otak orang Islam ni selalu bertunak ke benda. Ya? Ni berat. Masalah. Jadi cerita ni kalau nak tengok saya detail, buka dalam, kalau ada internet, dia buka dalam abuanasmadani.com. Buh dalam tu. Buka cerita dia cara detail kita semua. Darah perjuangan Aisyah bin Abdul Salam. Rahimahullah ta'ala. Nak cerita ijma' lah ni bukan main susah. Memang payah. Panjanglah cerita dia tu. Kita balik cerita kita.
Oleh itu apabila para ulama sama ada di zaman sahabat atau selepas itu bersepakat terhadap satu hukum syarak, maka persepakatan mereka dianggap sebagai ijma'. Bila dia hukum beramal dengannya adalah wajib, mesti kita ikut. Dalilnya Nabi SAW pernah menyatakan bahawa ulama-ulama orang Islam sekali-kali tidak akan berhimpun, bersepakat di atas perkara kesesatan. Oleh itu apa yang menjadi sepakat di kalangan mereka adalah benar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, nama kitab dia Al-Musnad. Besar je tak ni. Mula tak rasa besar. Cetak ke baru ni nak bawa klik mari 50 jilid sekali dengan saya. Al-Musnad ni 50 jilid. Kalau kita mengajar aslinya pakai habis homo itu dah kata. 50 jilid. Nak yang ilmu dalam Islam habis sebanyak sekali. Sebab nak jelas ke, nak memperjelas ke hak apa dalam Quran umum. Hak dah habis ni perinci 50 jilid. Saya ingat kalau buruk dah. Nak tengok pergi jalan pondok ni. Daripada Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sa'altullah azza wa jalla an la yajma'a ummati 'ala dalalatin fa'ataniha." Aku telah memohon daripada Allah azza wa jalla agar umatku tidak berhimpun, tidak bersepakat dalam perkara kesesatan, lalu Allah memperkenankannya. Jadi Nabi kita berdoa nak umat ni tidak akan berhimpun, sesat tak ada. Dalam hadis lain Nabi jelas, dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, "Lan tazalu hadhihi ummah zahirin 'alal haqq, qa'imin 'alal haqq." Akan ada satu kumpulan umat ini orang yang mempertahankan kebenaran. Akan ada. Setiap masa setiap zaman. Mati orang ni bangun lain pula. Siapa dia orang ni? Itu Allah Taala pilih. Jadi kata An-Nawawi, Imam Nawawi kata, tak semestinya orang. Boleh jadi ramai-ramai. Boleh jadi mempertahankan Islam ni ulama. Apa ni engineer, peguam, doktor. Pokok ni dia pakat semua nak mempertahankan Islam. Ada satu taifah, satu kumpulan manusia. Jadi kita harapnya kita doa dengan Allah SWT biar puak kita ni termasuk di kalangan orang yang pertahankan Islam. Pasal besar kelebihan itu. Lan tazal hadhihi ummah. Nabi kata. Akan ada kumpulan di kalangan umat ini orang yang bangkit mempertahankan Islam. Jangan lihat orang lain. Biar puak kita. Bahagia daripadanya lah. Tidak kata boleh kita saja. Contoh ijma'. Sepakat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu bahawa datuk lelaki badal lepak sakon mendapat 1/6 bahagian daripada harta warisan apabila si mati mempunyai anak laki-laki dan tidak ada bapa. Syaratnya bapa tak ada. Kalau ayah ada, tok dia tak boleh lah. Oleh kerana tak ada ayah, datuk ni tak masuk dalam Quran. Semuanya ijma' ulama mengatakan, oleh kerana tak ada ayah, aba hukum tu termasuk juga ajdad, tok nenek. Maka dia ilhaq tok. Kalau tak ada tok, tak boleh yang boleh juga. Ini ijma' ulama. Kedudukan ijma'. Ijma' merupakan sumber rujukan yang ketiga daripada sumber-sumber hukum selepas Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita tidak dapati suatu hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita lihat, adakah perkara tersebut telah disepakati oleh ulama atau tidak. Sekiranya ia merupakan ijma' ulama, makalah kita menerima dan beramal dengannya, tak payah cari lain lagi. Maka tu ulama sekarang ni, di antaranya Ibnu Al-Munzir nama dia. Dia kumpul masalah ijma' dalam masalah fiqh. Dia tulis kitab Al-Ijma'. Ibnu Hazm umpamanya. Dia tulis kitab Maratibul Ijma'. Sah kita. Mari pula Ibnu Abdul Bar. Dia kumpul pula dalam kitab Istizkar benda-benda yang sepakat ulama. Pasal itulah dalam kaedah kita ngaji fiqh. Belum start kita cari masalah, kita cek dulu. Sebelum kita bahas masalah. Kalau ijma' ulama dah, tak payah cari dah. Selesai dalam masalah. Kalau tak ijma' lagi, barulah kita boleh berbicara semula. Yang keempat, Al-Qiyas. Al-Qiyas, dia ni payah sikit. Quran dia dah jelas. Hadis jelas dah. Ijma' pun jelas. Qiyas ni lagu mana pula? Ini bagi mulai sikit. Al-Qiyas ialah menyamakan suatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara yang lain yang dinaskan hukumnya disebabkan ada persamaan antara keduanya dari illah. Kok rumi tulis ilah. Arab tulis Arabnya ain. Illah. Sebab, ilah maknanya apa? Sebab yang membawa kepada sesuatu hukum. Kita adalah menggunakan qiyas apabila tidak mendapati ayat-ayat Quran, hadis dan ijma' ulama yang menjelaskan hukum terhadap satu-satu masalah. Kedudukan qiyas. Al-qiyas merupakan sumber hukum yang keempat daripada sumber-sumber hukum
selepas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Rukun-rukun qiyas. Qiyas dia ada rukun dia. Ada 4 rukun. Yang pertama asal. Asal yang menjadi asal untuk dikiaskan ke atasnya. Ingat, yang pertama asal. Hukum asal. Yang kedua furu', cabang, iaitu perkara yang dikiaskan. Yang ketiga hukum asal yang dinaskan. Yang keempat illah ataupun sebab yang menyamakan antara asal dengan furu'. Fair. Illah ni dia ada 4, tak faham. Ini kena tulis. Ada contoh ni. Maksud cara contoh boleh saya. Qiyas ni dia ada 4 rukun. Yang pertama sekali, apa dia? Asal. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, hukum asal. Yang keempat, hukum yang baru buat. Nak apa ni? Qiyas kepada hukum asal. 4 kali ada. Faham boleh? Baik, sekarang ni kita masuk contoh. Masuk contoh ni, nampak lah. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Itu asalnya. Sebagaimana telah dinaskan dalam Al-Quran. Baik. Asalnya, arak itu haram. Illah, sebab pula. Sebab ia diharamkan ialah kerana ia memabukkan dan boleh menghilangkan akal. Pasal apa arak ni haram? Illah dia tu sebab dianya memabukkan. Kita mari pada furuk kabar pula. Oleh kerana itu, apabila kita dapati mana-mana minuman yang namanya bukan arak, bukan arak ni, minuman kebangsaan dia panggil. Gapo-gapo nama. Tuak masa. Bukan dia memabukkan. Maka kita hukumkannya sebagai haram. Itu dia panggil hukum farak. Asal apa dia? Arak. Hak faraknya, kabar dia setiap minuman yang memabukkan. Hukum asal, hukum arak tu apa dia? Haram. Hukum yang kita nak ambil kepada farak ni, haram juga. Sebab dia, dua-dua memabukkan. Itu faham. Itu dia panggil qiyas. Qiyas. Boleh katakan 2/3 hukum dalam Islam ni masuk dalam bab qiyas. Kita orang sosok ayat tu kan. Kalau ayat tu mengikut Quran lah buat kita. Jadi, hadis ni pun Nabi Kuda 50 jilid. Musnad Imam Ahmad saja. Itu Musnad Imam Ahmad. Mari yang tiga rak. Mari panjang sini sampai dinding. Semua 4 hadis saja. Sini sampai ke dinding. Dengan Musnad 50 jilid. Mari Musannaf Ibn Abi Syaibah pula 12 jilid. Mari Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari pula 13. Nak bila jilid dulu, nak ayat panjang ni. Jadi, pada itulah kebanyakan hukum dalam Islam ni, dia masuk di bawah qiyas. Nampak itu tak? Jadi, apa-apa saja. Pasal itulah ulama mengatakan, arak zaret. Ganja? Dadah? Tak ada dalam Quran, ada. Dalam hadis? Dalam hadis adalah kullu muskirin khamrun. Tiap benda yang mabuk itu haram, arak, setiap arak itu haram. Jadi, dia panggil ini, dadah ni, anak kepada arak. Mari yang membaca sebuah. Pasal kita baca usia Mu'az, 10 perkara. Tak habis-habis lagi 10. Masuk musim maulud, Pak Firi cara ke maulud. Jadi, ambut, dia kata bila nak habis 10 perkara ni, keluar semua lain. Jadi, di antara habis ceritanya, bila masuk dalam benda memabukkan ini, iaitulah rokok. Rokok mabuk atau tak mabuk? Atau boleh lain minum? Mabuk. Kau tak mabuk? Tanya orang kita, mabuk tak rokok? Kalau boleh minum air, tak mabuk dia? Pening? Tak mabuk lah? Tak ada jadi? Jadi benda tu dia masuk di bawah khaba'is. Khaba'is makna benda yang tidak baik. Bila buat kita nak tinggal rokok ni? Ada janji sekali kat tahun ni apa? Tak secara orang. Kita nak muai buat kita nak pun nak berhenti bila rokok tu. Dia hanya mati kerana tak rokok. Amu sanggup. Nanti mandi juga lah. Tapi kalau kata mandi tu kita rokok. Tak apa. Amu pergi mandi. Kali pun sengaja dia mandi. Kita tak rokok mati. Bawa budak-budak pun kita sanggup bawa. Mari bawa tabah Nak tinggal dulu buat kita. Kena janji sekali tadi ni. Lagi ni. Tak rokok ni. Lepas mak air gerah pula. Tak habis-habis lagi. Pasal benda tu berat doa dia. Dia sendiri kalau tak mabuk macam arak pun dia tidaklah sampai pekat dosa besar tu arak. Tapi dia sendiri tu habis. Benda yang bang dia tu busuk. Kita kalau duduk dekat orang rokok, susah ada lah.
Malaikat Nabi kata innal malaikata tata'azza. Malaikat ni dia sakit juga dia. Dengan sebab rupa orang ada hati. Kalau kita tak ada sini bangun, kalau malaikat tak ada sini, lagi tak ada sini. Nabi tak boleh masuk bawa betul kan pergi masjid. Sebab takut malaikat susah hati. Tak bawa betul dengan rokok mana busuk tu. Dia kau aja. Mikir amun minta gini, kali ni kita mikir buat kita. Nafsu ni kalau kita ikut ke dia, supaya budak lah budak. Budak ni kalau kita lok dia ngopek ke mak dia tu, umur 4 tahun, opek lagi. Nak berkata situ, pergi kedai pasal pagi mak, sekali nak lagi sampai. Tapi mak kerja, tak ada rumah minggu, lepas pek boleh. Atau lepas pek kita sekali. Serah lepas pek sekali. Serah. Janji dengan dia kata aku nak, benda tu memang, siapa dia kata benda tu baik? Kamu nak tanya. Tak ada. Bila tak baik, benda tu tak baik. Kalau kita tak kata haram lah, berat dah haram, ustaz ni baik dia tak haram. Ambil makruh. Apa makna makruh? Makruh itu makna benda yang dibenci oleh syarak. Tak kita nak kau benda tu yang ni. Duk dakat ke dia boleh poket lagi. Dalah di sana sini. Tu tak masuk, tak bincang bak kedua lagi, siapa dia buat rokok? Buat rokok ni Yahudi buat. Tak boleh pitih rumah ke Yahudi ni, berat buat kita ni. Amal wayak dan malam ni wakal wayak. Aurat wayak, rokok wayak. Tak sebut juga, tak apa dah. Kuatir lah, kalau mau mati apa ni. Kalau jalan jumpa apa ni, amal tak benda wayak sungguh. Kalau mereka tanya, mana nak ada ni? Tak 10 kali dah nak di malu warga komunis. Tak boleh dia juga, bawa dia kuat dah. Bukan apa. Tidak kejam, betul kau dia namanya. Nak bela tak dia. Nak bela tak dia. Butilah pada dah. Lama dah kita percaya ke Yahudi ni. Selama mana lagi nak patah, nak datak benda ni. Benda ni semua lagi daripada nafsu ya. Lagi daripada nafsu. Dia panggil nafsu ya tu. Supaya kita ibarat nafsu tadi. Nafsu ni budak serupa ya. Budak tu kalau lok repek, dia repek lagi. Ada tahu kok boleh. Awak mana boleh tinggal mari jumpa hamba. Amun nak ucap tahniah, nak istighfar, nak taubat. Tinggal rokok tahun ni, tahun 2007. Ajak nak cerita lagi. Bagi masa. Tapi kita sedar ni, dalam masalah ni, masalah keperluan beristizah dengan fiqh Islam dan berpegang dengan hukumnya. Ini penting sekali ni. Jadi, semua yang disebutkan adalah sumber hukum syarak. Kami menyebutkan di sini supaya kita dapat sedikit manfaat daripadanya. Penjelasan lanjut intervensi mengenainya boleh kita dapat dalam buku-buku usul fiqh. Kalau yang ngaji kita ajaran Islam dipanggil usul al-fiqh, asas kepada perundangan Islam. Jadi tak ada sekali dulu. Jadi minggu depan ni pelajaran kita ni sedar. Kenapa manusia ni perlu berpegang kepada fiqh Islam? Jadi kita pergi satulah. Subhanakallah wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta